pergi ke kedai, membeli pagar. Selesai urusan, kita berjalan-jalan. Marilah sama-sama memburu malam qadar. Ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Syukur pada Allah SWT, kita telah pun berada di bulan Ramadan. Bahkan Allah memberikan kita peluang untuk berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir, yakni lailatul qadar. Wahai umat Islam, burulah, carilah, dapatkanlah malam qadar yang berada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza, dan sekiranya salah seorang daripada kamu tidak mampu ataupun terlepas daripada yang awal, 10 yang awal ini, Rasul ingatkan, fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, dan janganlah kamu tertinggal 7 yang terakhir. Sekarang ini kita berada di 7 yang terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyuruh kita mendapatkan kelebihan malam qadar yang berada di 10 terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Kemudian sekiranya terlepas, Rasul ingatkan 7 yang terakhir jangan kita miss. Tuan-tuan, pemirsa sekalian, telah menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beriktikaf untuk mendapatkan kelebihan malam qadar ini 10 terakhir bulan Ramadan. Namun hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari menjelaskan bahawa ketika mana tahun terakhir kewafatan Rasulullah SAW, i'takafa 20 yawman, baginda beriktikaf 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin bicarakan bilakah kemungkinan berlakunya malam qadar. Pada hadis yang general tadi menyatakan ia berlaku 10 terakhir yang ganjil di bulan Ramadan. Cumanya tuan-tuan sekalian, pandangan saya di sini, janganlah hanya kita fokus pada yang ganjil, sebab kita tidak pasti sama ada ganjil di negara kita ini sebenarnya ganjil di sisi Allah ataupun tidak. Kadang-kala kalau kita perhatikan di Malaysia, di Indonesia ganjil, tetapi di Saudi genap, ataupun di Saudi ganjil, di negara kita genap. Sebab itulah kalau boleh kita fokus 10 malam terakhir, 10 malam terakhir kita fokus untuk mendapatkan malam qadar. Namun demikian, ada beberapa pandangan ulama yang memberikan clue bilakah berlakunya malam qadar. Demikian juga Imam Syafi'i ada memberikan clue bilakah hari berlaku malam qadar dengan bilakah bermulanya kita berpuasa. Dalam pertemuan kali ini saya ingin memetik surah Al-Qadar yang merupakan surah yang menjelaskan tentang penurunan Al-Quran dan juga tentang malam qadar ataupun Lailatul Qadar. Saya yakin ramai di kalangan kita yang telah pun hafal ayat ini, dan saya akan ulas tentang kandungan ayat ini yang berkaitan dengan malam qadar. Saya tidak akan menafsirkan ayat ini secara detail, cuma apa yang boleh kita petik, tips yang kita boleh dapatkan tentang malam qadar daripada surah Al-Qadar. Surah ini terdapat 5 surah ataupun mengandungi 5 surah. Saya bacakan untuk tatapan tuan-tuan sekalian. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah itu malam qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar ganjaran pahalanya Allah berikan lebih baik pada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim
min kulli amr. Pada malam Qadar ini malaikat disertai oleh malaikat Jibril akan turun dengan izin Allah SWT untuk membawa segala urusan kerahmatan, keberkatan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah SWT yang beribadat kepada Allah SWT. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahteralah pada malam Qadar ini hingga terbitnya matahari. Perhatikan dalam surah Al-Qadar ini Allah SWT menjelaskan dua perkara penting, yaitu tentang penurunan Al-Quran. Yang Allah tekankan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya pada malam Qadar kami telah pun menurunkan Al-Quran. Jadi surah ini membicarakan tentang penurunan Al-Quran. Kemudian surah ini juga membicarakan tentang malam Qadar. Tuan-tuan, teman sekalian, suatu perkara yang cukup menarik. Kalau kita perhatikan dalam surah ini, kalau tuan-tuan kira berapakah perkataan yang terdapat dalam surah ini? Cuba perhatikan. Inna 1, anzalna 2, fi 3, lailah 4, al-qadar 5. Ayat yang pertama mengandungi 5 perkataan, dan kelima-lima ayat secara keseluruhannya mengandungi 30 perkataan. Saya jelaskan daripada awal tadi, ayat ini membicarakan tentang Al-Quran. Dan surah ini mengandungi 30 perkataan. Dan uniknya tuan-tuan, Al-Quran mengandungi 30 juzuk. 30 perkataan dalam surah Al-Qadar, Al-Quran mengandungi 30 juzuk kesemuanya. Yang kedua, kalau kita kira huruf yang ada, jumlah huruf yang ada dalam surah Al-Qadar ini, inna ada 3 huruf. Alif, nun, alif, anzalnahu, sampailah habis tuan-tuan kira, kesemuanya ada 114 huruf. Dan saya tekankan tadi bahawa surah Al-Qadar membicarakan tentang Al-Quran. Dan surah Al-Qadar mengandungi 114 huruf. Dan uniknya, semua Al-Quran terdapat 114 surah. Perhatikan tuan-tuan ya, surah Al-Qadar mengandungi 30 perkataan dan Al-Quran mengandungi 30 juzuk. Manakala surah Al-Qadar terdiri pada 140 huruf dan Al-Quran mengandungi 114 surah. Ini berkaitan tentang Al-Quran. Perkara yang kedua berkaitan tentang malam Qadar, ya, tentang malam Qadar yang ganjarannya lebih baik pada 1000 bulan. Tuan-tuan sekalian, ada di kalangan tuan-tuan yang mungkin umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun telah berlalu masa di hadapan kita ikut umur kita bulan Ramadan yang lalu. Seandainya tahun ini Allah berikan kesempatan untuk kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, jangan terlepas untuk kita dapatkan malam Qadar. Dan uniknya juga tuan-tuan sekalian, surah Al-Qadar memberikan tips bilakah berlakunya malam Qadar. Di manakah clue yang diberikan oleh Al-Quran? Terdapat 3 clue bilakah berlakunya malam Qadar yang terdapat dalam surah ini. Perhatikan. Kalau tuan-tuan perhatikan secara keseluruhan ayat ini, pada ayat yang kelima disebutkan salamun hiya, salam sejahtera, hiya rujuk pada malam Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr, salam sejahteralah pada kesejahteraanlah pada malam Qadar ini. Perkataan hiya yang merujuk kepada malam Qadar, kalau kita kira di segi bilangan perkataannya, ia berada di perkataan yang ke-27. Tadi kita sebutkan bahawa Al-Qadar, surah Al-Qadar terdiri pada 30 perkataan. Dan perkataan hiya yang merujuk pada malam Qadar berada pada perkataan yang ke-27. So apabila Allah bicarakan hiya merujuk pada malam Qadar pada perkataan yang ke-27, apakah ini clue bahawa malam Qadar berlaku pada malam yang ke-27? Ini clue yang pertama.
Clue yang kedua, perkataan Al-Qadar Allah sebutkan dalam surah ini sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Satu, Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Yang kedua, ayat yang ketiga, Lailatul Qadr. 3 kali Allah sebutkan tentang Lailatul Qadr. Ya. Perkataan Lailatul Qadar diulang oleh Allah SWT sebanyak 3 kali dalam surah ini. Dan sekiranya kita hitung perkataan Lailatul Qadar ini, berapakah hurufnya? Lam, perhatikan ya. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dar, ra. Ada 9 huruf semuanya. Ada 9 huruf semuanya. Daripada 3 surah terdapat 9 huruf. Setiap perkataan ni, setiap huruf pada perkataan Lailatul Qadar, jadi 9 kali 3 jumlahnya ialah 27. So ini tips yang kedua ataupun clue yang kedua. Kemungkinan malam Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Tips yang ketiga, Allah mengulang perkataan Lailatul Qadar sebanyak 3 kali di tempat yang berbeza. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ayat yang pertama, perkataan Al-Qadar berada di perkataan yang kelima. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Ayat yang kedua, perkataan Lailatul Qadar berada pada ayat yang ke-10. Kemudian Lailatul Qadr, perkataan Al-Qadar pada ayat yang ketiga berada pada ayat yang ke-12. Imbas balik tuan-tuan, perkataan Al-Qadar pada ayat yang pertama berada pada perkataan yang ke-5. Perkataan Al-Qadar pada ayat yang kedua berada pada perkataan yang ke-10. Perkataan Al-Qadar pada ayat yang ketiga berada pada perkataan yang ke-12. Jadi 5, 10, 12. Seandainya tuan-tuan campurkan kesemuanya, 5 campur 10 campur 12 berjumlah 27. So 3 tips yang dijelaskan ni, apakah ia kemungkinan clue yang diberikan oleh Allah SWT bahawa malam Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Ramai para ulama juga menyatakan bahawa kemungkinan besar malam Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Sebab itulah tuan-tuan boleh perhatikan di Masjidil Haram, ya, pada malam yang ke-27 ramai orang yang beriman, orang Islam beriktikaf, dan jumlah orang yang beriktikaf, berqiyamul lail lebih ramai berbanding dengan orang yang menunaikan haji. Sebab ramai di kalangan mereka meyakini bahawa kebiasaannya malam Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Ini 3 tips clue yang diberikan oleh surah Al-Qadar. Bilakah berlakunya malam Qadar? Ya, bilakah berlakunya malam Qadar? Perkataan hiya pada ayat yang ke-27. Kemudian perkataan Lailatul Qadar diulang sebanyak 3 kali. Dan perkataan Lailatul Qadar terdiri pada 9 huruf, 9 kali 3, 27. Dan poin yang ketiga, perkataan Al-Qadar berada pada perkataan yang ke-5, ke-10 dan ke-12, dan kita campurkan semua berjumlah 27. Namun demikian, walaupun pandangan, ada pendapat ramai ulama yang menyatakan malam Qadar kebiasaannya berlaku pada malam yang ke-27, namun selagi belum habis bulan Ramadan, kita tidak tahu pada hakikat sebenarnya bilakah berlakunya malam Qadar. Oleh itu tuan-tuan, walaupun banyak dalil kita nampak bahawa malam Qadar kemungkinan berlaku pada malam yang ke-27, namun jadikanlah amalan kita kebiasaan 10 terakhir bulan Ramadan, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memburu malam Qadar. Kita berusaha bersungguh-sungguh meminta pada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami dengan malam Qadar. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah SWT. Ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberikan ganjaran kepada kita semua, insya-Allah. Dengan niat ikhlas kita ingin memburu malam Qadar, moga-moga Allah kurniakan malam Qadar untuk kita semua pada tahun ini. Sekian saja untuk kali ini. Semoga hidup kita mendapat rahmat, berkat daripada Allah SWT. Dan di penghujung bulan Ramadan ini, saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari Lebaran. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.